Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Rangkuman MCG Report bersama saya Aziz Sunit. Kita mulakan dengan laporan berikut. Maritim Malaysia berjaya gagalkan cubaan menyeludup masuk 60 migran disyaki etnik Rohingya dan Myanmar dalam Op Redback ke-17 2022 dengan kerjasama Australian Border Force ABF di perairan Pulau Pinang awal bulan lalu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Laksamana Muda Maritim Hamid Muhammad Amin berkata, pihaknya mengusir keluar migran itu di kedudukan kira-kira 3 batu nautika barat Sungai Pinang dalam operasi 26 Ogos sehingga 9 September lalu. Dalam operasi itu, seramai 8 warga Myanmar ditahan di perairan Pulau Pinang kerana tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Selain itu, sebanyak 13 bot nelayan asing Indonesia diusir dari perairan negara dengan bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia hasil pengesanan pesawat maritim Malaysia Bombardier CL-415MP di kedudukan 67 batu nautika barat daya Pulau Kendi pada 5 September lalu. Secara keseluruhan, sebanyak 178 pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan melibatkan 3 tangkapan serta 2 pengusiran dibuat dalam operasi kali ini. Dalam pada itu, operasi Redback turut melaksanakan inisiatif bertanya khabar atau community outreach bersama komuniti nelayan secara santai di beberapa lokasi di Pulau Pinang. Daripada Australia punya yang kata main border force ni, okey, tak ada masalah. Alhamdulillah, dia orang punya mungkin dia orang punya lagi lebih advance daripada kita punya Malaysia punya ni. Okey, dia boleh turun ilmu-ilmu yang kepada pihak-pihak APMM pula turun bagi kepada nelayan. Okey, bagi saya sokonglah bagi untuk yang Australia border force. Masa saya nelayan 35 tahun. Kemarin pun saya pergi luar hari. Jadi saya tengok dalam law ni, tugas maritim selalu lepas menilau dan cantik lah, kita tengok nampak cantik, elok, ada apa. Tapi kalau sekarang dalam kawasan kita ni, kita duk cek nelayan tempatan, nelayan Sungai Batu, tak ada yang buat kerja salah, bawa dada apa. Operasi Don't Get Rich! Lambai! Seterusnya, sekumpulan 6 nelayan warga Vietnam ditahan pada 1 September lalu ketika leka menangkap ikan secara haram di 55 batu nautika dari Muara Tok Bali. Bot dikemudi oleh Tekong dan 5 awak-awak itu dikesan di perairan negara sekitar jam 6.10 petang oleh bot Peronda Maritim Negeri Kelantan dalam Op Khas Naga Barat, Op Khas Gamat dan Op Damai. Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Syed Nur Adli Syed Abdul Rahman berkata, pada mulanya bot nelayan Vietnam itu cuba meloloskan diri namun gagal. Setelah 25 minit mengejar, akhirnya bot Peronda Maritim Malaysia berjaya memintas mereka. Hasil pemeriksaan awal, kesemua kru nelayan adalah berumur antara 32 hingga 52 tahun, tidak memiliki pengenalan diri dan permit menangkap ikan di perairan negara. Pemeriksaan lanjut mendapati sebanyak 1.1 tan hasil tangkapan berada di atas bot selain 500 liter minyak diesel. Bot, hasil pertangkapan, bahan bakar dan peralatan perikanan dianggarkan bernilai RM365,000 dirampas dan dibawa ke Jeti Maritim Negeri Kelantan untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan tanpa kebenaran dan Seksyen 16-3 Akta yang sama dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-1963 kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Masih lagi mengenai laporan penguatkuasaan, Maritim Malaysia Negeri Johor menerusi zon maritim Tanjung Sedili menahan 2 kapal kargo kerana bersauh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur pada 8 September lalu. Pemangku pengarah zon maritim Tanjung Sedili, Komandan Maritim Muhammad Najib Sam berkata, ini merupakan penahanan ke-6 atas kesalahan yang sama sejak awal September lalu, menjadikan jumlah kapal dagang yang ditahan menjadi 38 buah.
Kapal kargo pertama berdaftar dari Vietnam ditahan pada jam 12.40 tengah hari di kedudukan 17.3 batu nautika timur laut Tanjung Penawar dikendalikan oleh 20 kru termasuk nahoda warga Vietnam berumur lingkungan 25 hingga 43 tahun. Manakala kapal kedua ditahan berdaftar dari Republik Liberia yang dikendalikan 24 kru termasuk nahoda, kesemuanya warga Filipina berusia sekitar 24 hingga 62 tahun pada jam 5.45 petang di kedudukan 16.9 batu nautika timur Tanjung Sedili Kecil. Pemeriksaan ke atas kedua-dua kapal itu mendapati nahoda gagal mengemukakan sebarang kebenaran bersau daripada pengarah jabatan laut. Nahoda berserta seorang kru setiap kapal dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedili untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 491B-1-L Ordinans Perkapalan Saudagar MSO 1952 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kita ke laporan seterusnya. Maritim Malaysia melancarkan video keselamatan penumpang feri untuk ditayangkan di seluruh terminal feri di negara ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Laksamana Muda Maritim Hamid Muhammad Amin berkata, pelancaran itu bagi memupuk kesedaran dalam kalangan penumpang feri. Industri yang besar. Video keselamatan itu adalah inisiatif baharu tentang keselamatan ketika berada di laut oleh Maritim Malaysia sebagai agensi peneraju perkhidmatan cari laman. Meskipun insiden di laut yang melibatkan feri penumpang tidak sekerap insiden yang melibatkan birokrasi dan tradisional, namun kesedaran awal perlu terus diberikan perhatian. Majlis pelancaran video berkenaan berlangsung di Balai Ketibaan Domestik Terminal Feri Penumpang Kuah pada 2 September lalu. Majlis itu dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Muda Maritim Hamid Muhammad Amin serta Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Laut Malaysia Kapten Abdul Samad Syed Osman. Untuk rekod, sejak 2019 hingga Julai 2022, Maritim Rescue Subcenter MRS Langkawi mengungkapkan sebanyak 229 kes cari laman melibatkan pelbagai kemalangan di laut dengan 2,279 mangsa terselamat, 51 hilang dan 131 kehilangan nyawa. Seramai 179 pelatih asas Laskar Kelas 2 Maritim Seri 16 2021 mencatat sejarah tersendiri kerana menamatkan latihan pada 17 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Logistik Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Datuk Saifulizan Ibrahim berkata, kesemua yang berjaya merupakan pengambilan pertama ketika negara dalam fasa pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan perbarisan tamat latihan di Padang Kawat Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS baru-baru ini. Daripada 179 pelatih yang menamatkan latihan, seramai 5 pelatih berjaya mempamerkan prestasi serta pencapaian yang cemerlang dan dianugerahkan pelatih terbaik mengikut kategori. Menurut Abdullah Muhammad Nazri yang berasal dari Kuala Terengganu, hasil bimbingan dan sokongan rakan-rakan telah membuatkan dirinya dinobatkan sebagai penerima anugerah pelatih terbaik keseluruhan. Berkenaan dengan latihan yang dihadapi kat sini, dia ada 2 rutin. Rutin pertama Alpha dan rutin Bravo. Rutin yang paling pahit getih, yang paling sakit sekali selama 3 bulan di rutin Alpha. Banyak latihan daripada cabaran dekat situ. Bila rutin Bravo, banyak latihan daripada dalam kelas. Pengalaman yang paling tidak dilupakan masa mula-mula lapor diri, terpaksa berjauhan dengan keluarga. Harapan diri saya supaya saya dapat maju jaya dalam perkhidmatan, dapat memberi sumbangan kepada agensi. Sebaik tamat perbarisan tamat latihan ini, kesemua anggota akan ditempatkan di kapal untuk meneruskan latihan sambil bekerja OJT selama 4 bulan sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Maritim Malaysia bersama Biro Hal Ehwal Penguasaan Undang-Undang dan Narkotik Antarabangsa INL Amerika Syarikat menganjurkan bengkel operationalizing Maritime Cooperative Frameworks Regional di ibu negara. Penganjuran bengkel ini bertujuan meningkatkan kerjasama serantau dalam keselamatan maritim yang mampu memberi impak positif. Tujuan workshop ini diadakan adalah bagi memberi pendedahan dan pengalaman
kepada partisipan ataupun peserta workshop yang terdiri daripada beberapa buah negara, 5 buah negara dari Thailand, dari Vietnam, dari Indonesia, dari Philippines dan Malaysia lah. Anjuran ini adalah anjuran Kedutaan Amerika Syarikat dan kerjasama dengan APMM lah dalam penganjuran bersama kan. Very helpful for us, especially in the Coast Guard, as we are able to meet our Coast Guard counterparts all over Asia. So this is a good opportunity for us to have some discussion, and we can have an efficient operation at sea. We understand that maritime security issue is multidimensional and also multisectoral. So the cooperation between institutions that have the authorities to conduct maritime security is very important. Thus also in Southeast Asia, we live in the maritime area, maritime continents. We bordering ourselves with our other countries, with our neighbors in maritime space. So having a good cooperation, a good collaboration between countries is the most important things for us to make these regions more secure and safe. So this workshop is very important for us, and I think we hope that this is not only just one workshop, could be more and more workshop that we have, so we can at least we can have a mutual understanding, and also we can make a networking between our countries and our institutions in maritime securities. And one of the reasons we're having these workshops is to ensure that we understand the process of sharing information, because collecting the information and actually knowing what to do with that information is vital. So having the different agencies collecting that information and understanding who to share that with will help law enforcement, whether it's trafficking, whether it's illegal fishing, whether it's search and rescue. That's one of the reasons it's going to benefit the law enforcement agencies. Forum ini juga telah memberikan peluang kepada semua peserta untuk berinteraksi, mengenali sesama sendiri, sebab kita ni semua ni adalah penguasa di laut. Jadi kalau kita kenal sesama sendiri daripada negara-negara jiran ni, jadi maka senanglah kita untuk berurusan. Kalau macam orang pepatah Melayu katakan, tak kenal tak cinta lah kan. So inilah maksud dia. Tapi kat sini kalau tak kenal susah nak buat kerja, kalau kenal senang nak buat kerja. Jadi macam contoh, macam ada kes-kes yang berlaku di laut, kalau kita kenal bahagian daripada contoh di negara kita ni, negara jiran dengan Indonesia, yang banyak isu dengan Indonesia ni. Jadi kalau kita kenal, jadi kita boleh just ambil telefon, Bapak hari tu kita di sini ni, kita dah jumpa, boleh tak tolong selesaikan ni, ataupun tengok apa akan kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu dan sebagainya. Kita boleh berinteraksi macam tu. Kalau ada networking tu, kalau tak kenal then susah lah kan, kita kena melalui proper prosedur di sini dan sana, dan banyak isu lah, akan melambatkan proses. Beralih ke laporan cari laman, seramai 4 nelayan tempatan berdepan detik cemas hampir 4 jam apabila bot fiber yang dinaiki mereka karam di kedudukan 6.6 Batu Nautika Selatan Pulau Kendi 4 September lalu. Ketika diselamatkan kira-kira pada jam 10.45 pagi, kesemua mangsa yang berusia 31 hingga 43 tahun itu sedang berpaut pada bot yang terbalik. Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad berkata, Pusat Operasi Maritim Negeri Pulau Pinang menerima laporan berkenaan sekitar jam 9.15 pagi daripada pengadu yang juga mangsa bot karam pada hari kejadian. Sebaik menerima laporan, bot perkasa 1220 Maritim Malaysia diatur gerak ke lokasi untuk membuat pencarian. Keadaan laut yang bergelora serta lokasi yang tidak tepat menyukarkan anggota maritim untuk melakukan pencarian, namun akhirnya keempat-empat mangsa ditemukan dalam keadaan selamat dan sedang berpaut di bot yang terbalik. Kesemua mangsa dibawa ke jeti pasukan polis Marine Batu Uban untuk tindakan lanjut. Maritim Negeri Perak menemukan satu mayat nelayan berdekatan muara Sungai Bernam pada jam 11.45 pagi 18 September lalu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Hambali bin Yaakob berkata, insiden bot karam telah dilaporkan sehari sebelum penemuan itu pada kedudukan 1.9 Batu Nautika Timur Laut Muara Sungai Bernam
pada jam 9 pagi. Berdasarkan laporan yang diterima, Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah mengaktifkan op cari lamat dan bot petir 83 dari MN Selangor diatur gerak ke lokasi. Seramai 3 kru, 2 warga Indonesia dan seorang warga tempatan bertindak terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. 2 kru warga Indonesia sempat mencapai tong air untuk berpaut, manakala kru dikenali sebagai Lu Siyong berusia 56 tahun warga tempatan gagal menyelamatkan diri dan dihanyutkan arus deras. Bot karam yang berpangkalan di jeti hutan melintang itu ditemukan oleh Maritime Malaysia namun gagal tarik keluar kerana keadaan bot yang tenggelam sepenuhnya. Operasi cari lamat ditamatkan pada jam 12.40 tengah hari. MCG Report berakhir di sini. Sebelum berpisah, peringatan mesra daripada Maritime Malaysia. Tingkatkan tahap kesedaran, keselamatan dan sentiasa berwaspada berikutan negara sedang berhadapan dengan perubahan angin monsun ketika ini. Tangguhkan sebarang aktiviti ke laut atau rujuklah ramalan kaji cuaca terlebih dahulu. Hubungi talian MERS 999 atau pejabat maritim negeri atau zon maritim berhampiran sekiranya berhadapan dengan situasi cemas di laut. Saya Aziz Sunib. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.